Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Buletin Ukas edisi tengah hari 15 Ogos 2021 bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita. Kerajaan Sarawak sekali lagi mengulangi pendirian untuk memberi fokus kepada usaha menangani pandemik COVID-19 dan mengenepikan politik khususnya berkenaan pilihan raya. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg berkata, apa yang penting sekarang adalah kesihatan dan keselamatan rakyat. Yang penting sekarang ialah kesihatan rakyat. Sebabnya kita di peringkat negeri Sarawak, yang penting bagi saya ialah we have to fight against this coronavirus. Itu yang penting. Yang lain tu berhenti dulu lah. Beres sikit ya, sibuk dikata gila-gila. Beliau berkata demikian ketika menjawab media semasa lawatan kerja ke Limbang pada Sabtu. Turut hadir Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Jaol Semion dan tetamu kehormat lain. Terdahulu beliau serta rombongan meninjau proses pemberian vaksin COVID-19 di Pusat Pemberian Vaksin PPV, Dewan Suarah Limbang. Beliau turut menyempurnakan simbolik bantuan Sarawak Kusayang BKSS 60 berjumlah RM3 juta kepada 1,996 orang peniaga kecil dan penjaja yang berdaftar di Majlis Daerah Limbang. Ketua Menteri seterusnya menyerahkan replika cek RM1,267,800 kredit mikro Sarawak dari Agro Bank Cawangan Limbang kepada wakil 46 peniaga dan menyempurnakan simbolik penyampaian bakul makanan kepada 3 orang penerima. Laporan seterusnya, Menteri Kanan Kejaraya Datuk Seri Fadilah Yusof turun padang bagi memantau prestasi pembinaan projek Lebuh Raya Pen Borneo LPB Sarawak Pakej Kerja WPC 10 dan 11 di Bintulu dan Miri pada Sabtu. Menurut Datuk Seri Fadilah, dalam kenyataan medianya, tinjauan tersebut untuk mendapatkan maklum balas berhubung kengkangan dan langkah penambahbaikan yang diambil bagi kelancaran projek yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Lawatan kerja itu juga katanya bagi meneliti prestasi kemajuan kerja WPC 10 dan jajaran Batu 5 ke Sungai Tagap dan WPC 11 dari Sungai Tagap ke Jalan Pujut Ling. Tambah ahli Parlimen Putrajaya itu, Kerajaan Persekutuan sentiasa komited dalam memastikan peruntukan projek infrastruktur utama negara ini mencukupi selain bekerjasama rapat dengan kerajaan negeri dalam memastikan peningkatan kapasiti rantaian bekalan yang terlibat. Projek LPB setakat ini, ujar beliau, sudah mencapai kemajuan 69.60%. Berikut pula, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien sempat meluangkan masa meninjau operasi vaksinasi bergerak di Kenyalangpa, Kuching pada Sabtu. Penasihat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak itu yang diiringi oleh Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng turut menyantuni para petugas kesihatan yang bertugas. Tinjauan mendapati dianggarkan lebih 340 orang menerima vaksinasi menerusi program imunisasi berkenaan. Program vaksinasi bergerak itu adalah menerusi inisiatif Klinik Kesihatan Tanah Putih, Pusat Khidmat Pending dan MBKS. Manakala di Pakan, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Datuk Seri Fatimah Abdullah menegaskan Kerajaan Gabungan Parti Sarawak GPS sentiasa menitik beratkan pembangunan serta kesejahteraan rakyat di negeri ini. Menurutnya, fokus utama kerajaan negeri ketika ini untuk membangunkan pelbagai infrastruktur sekaligus memperbanyakkan sistem sokongan untuk rakyat miskin. Di bawah kerajaan GPS kita, dengan adanya pendapatan tambahan daripada sales tax kita, ya, jadi yang itu digunakan untuk membangun negeri Sarawak yang masih, ya, kalau dibanding dengan Semenanjung, kita masih ketinggalan. Dan inilah yang hendak kerajaan buat sekarang, catch up, ya, catch up supaya kita mempunyai infrastruktur yang bagus, kita dapat bangun secara fizikal, kita dapat bangun secara ekonomi, dan sistem sokongan untuk rakyat kita yang miskin itu juga adalah banyak. Beliau berucap demikian semasa menyampaikan taklimat bantuan kebajikan di Pejabat Daerah Pakan pada Sabtu. Menjelas lanjut, Datuk Seri Fatimah memberitahu Sarawak satu-satunya negeri yang memberikan pelbagai bantuan sokongan kepada rakyatnya.
Ujarnya antara skim bantuan yang disediakan seperti tertera. Negeri Sarawak saja. Tiada, Tan Sri, tiada di tempat-tempat lain yang memberi bantuan sokongan kepada rakyatnya seperti yang dilakukan oleh negeri Sarawak. Tiada, tak cari pun, nadai negeri lain. Nang tiada, nak macam tu. Sementara itu, Adun Pakan Tan Sri William Mawanikom dalam ucapannya merakamkan penghargaan kepada Datuk Seri Fatimah di atas kesudian beliau melawat kawasannya. Program ya malah kita kian kalau program kan beri macam-macam bantuan, jenis bantuan guru di benua kita itu maiwa distrik, maiwa konstituensi, maiwa tang ajak pihak yang boleh bagi jam ya kita. Jadi program tau katu nama-nama kekak memuas hati kita susah ngadu ya. Jadi aku hari bagi kita dapatkan itu bagi pihak kita N42 dalam kita beri namanya sambutan kem ketuk cukup gegati negaya. Jadi semua mesti ada kekurangan yang Muhammad Datuk Sri kami minta ampun juga sebab kami tak ngatur yang full, mungkin you have your own time constraint. Jadi we just try to do the best we can out of that limitation. Jadi kita gagal mendarati lepas saja pihak yang boleh mengaku kita pagi itu. Di Sarike pula, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talef Saleh berkata, tugas dan tanggungjawab pesara polis tidak berhenti meskipun mereka tidak lagi menjalankan khidmat. Jelas beliau mereka mempunyai pengalaman yang begitu luas dalam terutama bagi menjamin keselamatan negeri dan negara. Sebab itulah mereka sebagai sebuah persatuan NGO mempunyai peranan yang penting sebagai telinga dan mata, walaupun kita tahu sebagai selaku pesara mungkin dari segi fizikal dia ada kurang, tetapi dari segi mental mereka masih kuat dan pengalaman mereka haruslah juga digunakan untuk membantu kerajaan dan juga masyarakat untuk memastikan keselamatan dan negara dan negeri terjaminlah untuk memberi nasihat kepada pegawai-pegawai yang ada, juga memberi nasihat kepada masyarakat setempat dalam semua bidang, dari segi keamanan, dari segi salah guna dadah, dan juga dari segi memastikan warga-warga di tempat masing-masing mematuhi SOP dalam masa keadaan ini kita menghadapi SOP COVID-19 ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mesyuarat Jawatankuasa Persatuan Bekas Polis Malaysia PBPM Sarawak di Serike pada Sabtu. Adun Kuala Rajang itu turut menyampaikan sumbangan berjumlah RM5,000 kepada PBPM untuk aktiviti tahunan. Beralih ke laporan harian COVID-19, dengan Sarawak mencatatkan 725 kes positif baru pada Sabtu. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dalam satu kenyataan media memberitahu kes baru dikesan di 26 daerah dan menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 86,043 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam perkembangan sama, JPBNS mengisytiharkan sebanyak 99 kluster dan 10 kluster aktif diisytiharkan mempunyai peningkatan kes baru iaitu seperti tertera. JPBNS turut memutuskan pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD, pelanjutan dan penambatan PKPD seperti berikut. Sekian edisi tengah hari bersama saya, Janet dan kru penerbitan.
Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe ke channel di YouTube. Salam UKAS.